Sebagai rakyat Malaysia, kita dilazimi dengan kekayaan, budaya serta seni warisan yang dimiliki sejak bertahun-tahun dahulu. Daripada persembahan wayang kulit, permainan waw dan tarian yang berbeza-beza dari setiap negeri masing-masing. Dokumentari kali ini akan bertemakan serba-serbi tentang warisan yang berada di Negeri Sembilan dengan membawa tajuk melestarikan warisan tradisi kita. InsyaAllah, segmen-segmen yang kami persembahkan akan dapat memberi sedikit sebanyak tentang warisan Negeri Sembilan. Muzium Tentera Darat merupakan muzium tentera yang terbesar di Malaysia dan terletak di Port Dickson, Negeri Sembilan. Pusat latihan asas Tentera Darat atau Pusasda yang juga dikenali sebagai Depoh Askar Melayu telah dijadikan sebagai bangunan muzium. Muzium Tentera Darat ini adalah ilham dari Jeneral Tan Sri Muhammad Hashim Hussein ketika beliau menjadi Panglima Tentera Darat pada tahun 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lieutenant Colonel Muhammad Yazid bin Nordin. Di sini sebagai Kurator Takbir Muzium Tentera Darat. Segala tentang pentadbiran admin adalah di bawah saya. Kita terus kepada soalan yang pertama lah. Okey, boleh. Sudah Soalan semestinya. pertamanya adalah, boleh ke Tuan ceritakan sedikit latar belakang Muzium Tentera Darat ni secara ringkas lah. Alhamdulillah, terima kasih di atas soalan yang selalunya akan ditanya pada peringkat awal. Kenapa kita berdiri di sini? Kita tengok ni adalah bangunan yang ada untuk Muzium Tentera Darat ni hari ini. Tapi bangunan ini bukan sekadar hari ini. Bangunan ini telah dibina pada 1934 ketika mana penubuhan Askar Melayu pada 1 Mac 1933. Jadi di dalam penubuhan tu maka kerajaan British masa tu nak dapatkan satu pusat latihan untuk melatih asasnya Tentera Darat itu sendiri di sini. 1934 bangunan ini telah dibina dan materialnya adalah semua daripada England, termasuk besi, struktur-struktur ni daripada England. Ketika itu 1934 di Tanah Melayu waktu tu tidak banyak barang-barang untuk nak dijadikan construction punya barang. That's why diambil pada situ. Dan istimewanya bangunan ni adalah ketika dibina dan disiap pada 1933. Apa yang berlaku pada 1945 adalah Perang Dunia Kedua. Bila Perang Dunia Kedua, bangunan ni telah diambil oleh tentera Jepun. Dibuat sebagai HQ pemerintahan dalam Perang Dunia Kedua. Dan Jepun telah kalah pada 1945, kembali British mengambil alih bangunan ni dan terusnya dijadikan bangunan ni kembali untuk pentadbiran Komni A untuk latihan Askar Melayu di sinilah. Jadi sebab itulah bangunan ni sangat unik dan dijadikan Muzium Tentera Darat kerana value terhadap bangunan itu sendiri. Okey, kalau ditanya menarik, semua benda yang kat sini sangat menarik dan juga terkena orang-orang yang tak tahu nak hadir kat sini. Kenapa? Kerana Muzium Tentera Darat ni yang membuktikan bahawa tertubuhnya Tentera Darat ramai 25 orang. Yang itu kita akan jelaskan sedikit ke depan dan ke belakang. Saya nak sentuh sikit benda yang dah hadapan ni adalah kapsul masa Tentera Darat. Kapsul masa Tentera Darat ni ada hanya 2 saja yang ada kapsul di KLCC untuk kawasan 2020 dan kedua adalah ni. Ini ditanam pada
208 dan akan dibuka apabila 100 tahun tentera darat itu ditubuhkan. Jadi membuktikan yang asalnya di sini tentera darat ditubuhkan 25 orang pada 1 Mac tu dan akan dibuka kapsul ni pada 1 Mac 203. Di sinilah bermulanya tentera darat. Kalau tak ada tentera darat 25 orang tu tak ditubuhkan, tak digambarkan di muzium ni, kita mungkin tidak akan merdeka. Muzium ni menceritakan daripada 1400, daripada kerajaan Melayu Melaka sehinggalah 1511 apabila Portugis masuk. Bagaimanakah Portugis masuk ke tanah Melayu? Tidak diancam, tidak dielok oleh orang Melayu, dibenarkan dengan pemberian hadiah, dengan ketika itu orang Melayu bergolak. Ini membuktikan 446 tahun kita dijajah. Di mana kita dapat lihat di sinilah. Sebab di setiap galeri-galeri ini menceritakan peristiwa-peristiwa yang ada di tanah Melayu hingga ke hari ini. Jadi betapa pentingnya muzium ini untuk ditonton oleh masyarakat di sana supaya dia tahu erti sejarah. Jadi di muzium inilah adanya sejarah-sejarah yang kita tontonkan, kita showkan supaya orang dapat melihat dan mengetahui sejarah bermula di sini, dan sejarah juga mengingatkan kita di sini betapa pengorbanan orang-orang dahulu sehingga kejayaan kita pada hari ini, sehingga keamanan dalam rantau Asia dan ada kecilnya di Malaysia ketiga ini menunjukkan kehadiran tentera darat itu bukan asalnya dan akhirnya membuahkan hasil. Kita dah merdeka dan juga kita dapat mempertahankan negara kita. Berikut tadi maklumat-maklumat yang kita dapat perolehi mengenai Muzium Tentera Darat ini. Banyak sejarah yang telah terpahat mengenai sejarah Melayu dan kebangkitan Melayu yang boleh kita belajar lebih lanjut di muzium ini. Apakah maklum balas lanjut daripada Lieutenant Corporal mengenai pengunjung yang akan datang ke muzium ini? Jom. Okey, jadi soalan saya yang seterusnya, berapakah anggaran pelancong yang datang ke Muzium Tentera Darat ni? Okey, Muzium Tentera Darat ni ketika ni dah dikenali orang dan telah dipromosikan oleh pelancongan, termasuk di Port Dickson bulan yang lalu kita ada persona Port Dickson. Persona Port Dickson ni yang mempromosikan Port Dickson ke seluruh tanah air. Jadi dia akan pergi membawa kita punya logo persona PD dan diserahkan kepada Muzium PD, salah satu tarikan pelancong bila sampai di Port Dickson ni. Dan sudah semestinya pelancong-pelancong daripada luar akan datang, memang akan pergi ke Port Dickson dan terpapar di setiap persimpangan-persimpangan jalan Muzium Tentera Darat. Of course, memang ramai yang datang. Okey, next. Okey tuan. Okey. So jawapan pun telah dijawab lah kan Okey. daripada soalan-soalan saya tadi. Alright. Jadi apakah kata-kata lah daripada tuan supaya orang ramai untuk datang ke Muzium Tentera Darat ni? Okey, pada pandangan saya dan harapan saya lah sebenarnya, kalau boleh semua rakyat Malaysia perlu datang ke muzium ni. Kenapa? Sebab sebagaimana yang kita telah pergi galeri ke galeri menceritakan detik permulaan penubuhan askar Melayu itu sendiri dan membawa kepada pembesaran askar Melayu dan pengalaman berperang dengan tentera Jepun, bagaimana askar Melayu dapat mempertahankan dengan baik walaupun di hujungnya tewas oleh kerana British telah tewas. Namun semangat mereka mempertahankan tanah air sangat dikagumi oleh negara-negara luar sehinggalah ke hari ini. Jadi wajarlah semua orang kena datang, semua orang kena tahu
446 tahun kita dijajah dan baru 66 tahun kita merdeka. Nampak tak betapa lama kita dijajah dan betapa baru lagi kita ni yang merdeka. Jadi kalau semua orang datang sini, baru mereka tu tahu yang kita pernah dijajah daripada tahun 1511 dan baru merdeka pada tahun 1957. Jadi kalau orang datang betul-betul datang sini, baru dia dapat melihat, sebab di muzium ni akan ada barang intifak tu sendiri, ada sokongan-sokongan daripada kenyataan data dan ada peristiwa. Jadi bila orang datang sini, mereka betul-betul dapat melihat, memahami dan mengetahui peristiwa sebenarnya apa yang berlaku dan membawa kepada semangat mereka untuk terus di dalam mempertahankan negara dan tanah air yang tercinta kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada segmen kali ini kami akan membawakan kepada anda salah satu tempat ikonik yang terletak di Negeri Sembilan. Selamat datang ke Masjid Jami' Seremban yang terletak di tengah-tengah bandar Seremban, Negeri Sembilan. Masjid ini merupakan masjid yang tertua dan pertama dibina di Negeri Sembilan. Selain daripada itu, masjid ini juga terkenal dengan keunikan reka bentuk dan seni bina yang berbeza dengan masjid-masjid yang lain. Oleh itu, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang masjid ini, jom sama-sama ikuti kami dalam dokumentari ini. Nama saya ialah Muhammad bin Hamad, Imam di Masjid Jami' ni lah. Dulu saya bekerja di Jabatan Halayak Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi pada masa tu keadaan masjid ni tak berapa terurus. Jadi pihak pejabat agama Islam hantar saya 3 orang kat sini untuk membuat ubah-suai, untuk membuat perubahan lah untuk masjid ni supaya nampak ceria dan menarik untuk jemaah-jemaah yang akan datang kat sini. Saya tengok reka bentuk yang macam ni kat sini saja yang ada. Tapi di Melaka saya tengok banyak. Jadi yang kedua pula, masjid ni adalah masjid yang tertua di daerah Seremban. Di daerah lain ada lagi lah, tapi di daerah Seremban ini merupakan masjid tertua sekali di daerah Seremban yang diasaskan oleh pendakwah daripada Arab Saudi lah. Jadi nama dia Syekh Abdul Qadir dan bersama dengan Datuk Bandar Seremban, Datuk Muhammad Ali. Dia berdua lah yang mula mengasaskan Masjid Jami' Seremban ni. Jadi ini dia berbentuk wakaf. Tak ada kaitan kerajaan lah. Jadi tapak masjid, bangunan dulu memang diwakafkan untuk jemaah-jemaah di sekitar ni. Dulu sekeliling ni semua orang Melayu Islam. Tapi perubahan masa berlaku, harga tanah mahal, dah hilang semua hak milik orang Islam. Sekarang ni dah jadi hak milik orang lain. Bukan setakat ibadat saja, pelancong pun kita perlu juga. Sama ada pelancong dalam negeri ataupun pelancong luar negeri lah. Luar negara selalu. Yang pernah datang sini daripada Maldives, daripada Jepun, daripada Rusia, daripada China. Dia bukan Islam, tapi dia tengok dalam foto Negeri Sembilan agaknya tempat-tempat yang untuk dia lawati. Salah satu Masjid Jami' lah, masjid warisan. Nak kata cantik, taklah cantik, masjid lama. Tapi saya dengan kawan-kawan saya sedaya upaya cuba menjaga sebaik mungkin yang boleh. Bergantung pada keuangan lah. Itu yang penting. Jadi kita untuk menarik daripada jemaah-jemaah datang ke sini, sebagai contoh, setiap hari kita ada kelas. Yang siang ni kita akan tazkirah Zuhur. Selepas Zuhur kita adakan tazkirah tiap-tiap hari. Sampai ke hari Jumaat. Ini hari pun ada lagi. Lepas tu malam, kelas malam. Dan juga pagi ada juga. Pagi kita import
guru Arab, guru berbahasa Arab, Syekh Muhammadin Nabi daripada Mesir. Dia mengajar jemaah-jemaah yang nak belajar Al-Quran lah, dengan guru yang yang berbahasa Arab lah, tapi dia pandai bahasa Melayu. Dan yang lain-lain tu aktiviti sosial kita buat pemberian barang-barang dapur untuk asnaf setiap bulan sekali. Dan kita bukan tertumpu pada orang Islam saja, semua bangsa yang memerlukan bantuan, insya-Allah datang sini bila barang ada, sebulan sekali saja. Masjid ini telah pun dinaik taraf oleh kerajaan negeri, namun bangunan utamanya tidak terjejas, termasuk menara masjid ini yang dibina pada tahun 1924 yang kini masih kekal tersegar. Uniknya, menara masjid terbabit dibina serentak dengan tahun kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Keunikan seni bina berunsurkan Islam menjadikannya dikagumi ramai, sekaligus tarikan pelancong serta lambang keagungan syiar Islam di Negeri Sembilan. Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing jantan. Hari ini Den tak makan lari, gulai omak Den jadi idaman. Kedai yang menyajikan makanan, khususnya makanan bagi orang Negeri Sembilan. Selamat datang ke Gulai Omak Den. InsyaAllah pada segmen kali ini kita akan mengenal lebih lanjut mengenai kedai Gulai Omak Den. Moh, follow Den. Kedai makan ini kelihatan seperti sebuah rumah kampung dan kelihatan susun atur yang begitu ringkas. Ia sememangnya seperti sebuah warung yang terletak di sebuah perkampungan. Menu-menu yang disediakan di restoran ini lebih memfokuskan kepada makanan tradisi Negeri Sembilan, iaitu masakan salai masak lemak cili api. Antara juadah yang terdapat di restoran ini ialah gulai daging salai, gulai ayam kampung, gulai ikan keli salai dan banyak lagi. Warung Gulai Omak Den turut menyediakan makanan yang lain yang bertemakan makanan kampung. Nama dan asal mana? Okay, saya Eliza Basri. Saya berasal daripada Rembau, Negeri Sembilan. Kiranya dah buka kedai ni lebih kurang dekat 8 tahun dah. Ni usaha sama dengan suami lah. Dan latar belakang kedai Omak Den. Startingnya kita buka kedai ni dulu sebab kita orang ni pun husband and wife memang suka masak rumah. Startingnya sebab kita memang makan masak lemak hari-hari. So kita tengok dekat nilai waktu tu adalah 2-3 kedai yang dah start buat masak lemak. Cuma kita nak buat kita punya menu, maksudnya Gulai Omak Den ni asal nama daripada Omak Den punya gulai. So Gulai Omak Den, Omak kita. So resepi asalnya daripada Pilah dengan Negeri Sembilan lah, ada dengan Rembau lah. Dia kombinasi Rembau dengan Pilah. So waktu kita orang buka tu, masa tu kita ada bisnes lain. Tapi kita try untuk maksudnya nak bagi orang rasa macam mana masakan mak kita. Bagaimana sambutan pengunjung kedai Gulai Omak Den? Alhamdulillah dekat sini ramai juga. Kalau weekdays tu masa lunch hour lah. Tapi tak juga, ikut orang kadang petang pun ramai juga. Selepas pukul 3 pun ramai. Kadang orang airport balik daripada diorang habis shift kan, baru makan tengah hari. So kita memang tutup pukul 4. So operating hours kita 11.30 sampai pukul 4 petang. Jumaat kita tutup. Pasal main kitchen husband duduk. Dia nak pergi semayang, senang. So hari lain kita buka sama. Apakah menu istimewa ataupun makanan yang menjadi pilihan pelanggan lah setiap kali orang datang? Okey, kalau dekat sini kita punya main kita masak lemak lah. Tapi yang ramai yang orang suka daging salai dengan gulai ayam kampung. Kita punya hit belado pun orang suka. Ayam kampung, cili api, kedi cili api, lepas tu ikan bilis petai. Itu di antara favourite customer lah. Ini yang tak akhir sekali, akak dia kata tak macam nak jemput lah orang supaya datang ke kedai Okay. promote lah. Okey, kalau nak rasa masakan Gulai Omak Den, boleh jemput datang ke sini.
boleh cuba kita punya menu. Kita masakan kita simple saja, macam masakan kat rumah. So boleh rasa, boleh cuba, boleh datang lagi. Terima kasih. Sama. Saya Haji Mokhtar bin Abdullah, berasal daripada Terengganu. Tu datang ke sini datang rumah anak lah, dekat Nilai kan. Jadi kalau yang kali kedua tu mesti ada makanan kegemaran pakcik lah kan kat sini Ya, kan. ya, ya. Makanan kegemaran saya satu je, seafood. Seafood apa? Seafood apa? Apa panggil? Gulai seafood gulai seafood. Gulai seafood. Saya suka lah sedut dia tu. Pada pandangan pakcik tentang makanan dekat sini macam mana? Bagi saya lah, saya boleh juga dia mana masakan Negeri Sembilan ni dia pedas kan. Tapi saya boleh lah makan yang pedas sikit lah, tapi yang lebih-lebih tak boleh lah. Makanan dekat sini melambangkan makanan Negeri Sembilan ke atau sebaliknya? Ya, saya berasal dari luar kan, luar Negeri Sembilan. Tapi kita rasa dekat sini, kat kedai ni, kalau ikut saya lah memang melambangkan Negeri Sembilan punya lah, sebab dia pedas kan. Negeri Sembilan punya memang pedas lah. Ya, ya. Kata daripada pakcik tentang macam nak jemput orang luar datang ke Okey, kalau misalnya kata saya ada kawan kat sini kan, untuk makan kat mana-mana dia mesti cari kat mana-mana yang paling sedap kan. Dia show kat sini lah makan tengah hari kan. Macam mana pakcik? Dekat Gulai Omar, apa tu? Dek. Dek. Terima kasih pakcik. Sama-sama, baik. Nama saya Muhammad Firdaus Mak Faisal. Saya dari USIM dan saya sendiri orang Sembilan, Somban. Okey, untuk lauk dekat sini, saya boleh khabar loket sini lauk antara lauk yang terbaik sekali lah. Sebab tu saya sendiri kalau start kali tengah hari, memang saya tak akan cari tempat lain. Saya akan cari tempat sini yo. Dekat mana? Dekat Gulai Omar Dan. Alhamdulillah, seperti mana yang anda lihat di atas meja ini, Gulai Omar Den menyediakan berbagai jenis juadah dan sajian berteraskan makanan Negeri Sembilan. Kita boleh lihat di sini, daging lemak salai, siput sedut, telur itik, ikan tenggiri, sayur bendi, sambal petai sotong, ulam dan ayam kampung balado. Menu-menu yang disajikan menjadi kegemaran buat para pelanggan untuk makan tengah hari, makan petang dan sebagainya. Jadi hari ini saya akan rasa sedikit dia punya rasa, lemak dia, adakah daging dia lembut ataupun tak. Secara jujurnya, gulai yang dihidangkan di sini memang terbaik. Jadi, bagi siapa yang nak merasa air tangan orang Negeri Sembilan, boleh datang ke Gulai Omar Den. Sama ada gulai siput sedut, daging, telur itik ataupun ikan tenggiri. Sekarang kita akan cuba dia punya sambal petai sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya, sambal yang dihidangkan taklah terlalu pedas, taklah terlalu manis. Dia sedang-sedang, and bagi saya itu adalah benda yang sedap lah bagi seorang penggemar sambal. Kalau pelanggan inginkan pedas, boleh request dengan tuan kedai. And sotong yang dihidangkan adalah sotong yang jenis tak kedekut. Bila orang cakap tak kedekut and besar-besar dan kenyal. Kalau saya bagi rating untuk sambal sotong petai ni, saya boleh bagi 5/5. Terusnya kita akan try ayam kampung balado. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam kampung yang disediakan, dia punya isi dalam macam ayam goreng, tapi tak. Ayam crispy. Ayam dia sangat lembut, and dia punya balado pun kena dengan tekak, and sangat dia punya pedas semua kena. Saya boleh bagi 5/5 juga untuk ayam kampung balado. Jadi siapa yang nak try, boleh datang ke Gulai Omar Den. Warung Gulai Omar Den dibuka pada hari Sabtu hingga Khamis dan tutup pada hari Jumaat. Warung ini dibuka pada jam 11.30 pagi hingga pukul 4 petang.
Warung ini terletak di Labu, Negeri Sembilan, dan warung ini juga turut menyediakan perkhidmatan mini catering. Sememangnya, warisan merupakan salah satu aset terpenting bagi negara, khususnya negara kita, Malaysia. Kerana dengan kepelbagaian warisan dan budaya, kita dapat mengekalkan imej negara yang berbilang kaum dan mempunyai banyak warisan. Melestarikan warisan dan budaya merupakan salah satu benda yang amat penting untuk disematkan di dalam hati setiap rakyat, khususnya rakyat Malaysia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Diharapkan dokumentari ini dapat lagi membuka mata semua sahabat-sahabat sekalian mengenai warisan yang ada di Negeri Sembilan. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung dokumentari. Kami dengan ini ingin memohon ampun dan maaf jika ada tersalah kata atau bahasa sepanjang dokumentari ini berlangsung. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.